kita mulakan kelas kita malam ni, straight to the point. Okay, malam ni kita akan belajar indikator yang dinamakan sebagai parabolic SAR. Okay. Sebelum tu ada disclaimer sikit. So kelas malam ni hanya semata-mata untuk tujuan pembelajaran. Jika tiada buy call maupun sell call kat dalam kelas ni, okay, jika terdapat sebarang kerugian, maksudnya saya tidak akan bertanggungjawab lah. Sebab apa? Setiap pelaburan tu tanggungjawab anda masing-masing. So setiap duit kita yang akan bertanggungjawab terhadap pelaburan kita sendiri. Okay. Okay, so pengenalan kepada parabolic SAR. So apakah itu parabolic SAR? Sebelum tu kita nak tahu siapa yang cipta parabolic SAR ni. Parabolic SAR ni dicipta oleh John Wallace Wilder. Ni nama dia lah. So nama orang yang mereka cipta parabolic SAR ni. Okay. So just untuk at least kita tahu siapa yang mencipta parabolic SAR ni. And then SAR tu stands for what? SAR tu stands for stop and reverse system. Stop and reverse system. Sebab apa? Nanti kita akan tengok parabolic SAR tu sendiri. Dia adalah salah satu indikator yang untuk kita gunakan untuk mengenal pasti potential reversal. So saya banyak gunakan indikator ni untuk mencari potential reversal, kat mana yang apabila dia jatuh turun bawah, and then apabila dia naik balik, betul ke tak? Okay, so kita boleh kenal pasti potential reversal. Okay, dalam mana-mana indikator pun, semuanya ataupun hampir kebanyakannya tidak berfungsi ketika sideway. Okay, semuanya untuk parabolic SAR ni, dia memang paling cun sekali, paling banyak berguna sekali, berfungsi ketika harga dia tengah trending. Trending ni maksud apa? Trending ni maksudnya sama ada uptrend ataupun downtrend. Okay, so sideways kita tak boleh gunakan parabolic SAR. Sebab apa? Parabolic SAR ni akan bagi kita banyak false signal. False signal tu apa? Sekejap beli, sekejap jual. Sekejap beli, sekejap jual. So itu yang dikatakan sebagai false signal lah. So tak ke mana. Waktu sideways tu kita beli jual. Memang kalau untung pun dapat untung sikit lah. Kalau kebiasaannya memang sama ada break even ataupun tak untung lah. Okay. Ataupun rugilah. And then dia ditunjukkan dalam siri titik-titik pada carta. So kejap lagi kita akan tengok pada chart macam mana, apa rupa bentuk parabolic SAR ni. So dia diletak, kalau nampak titik-titik pada chart tu, itu adalah parabolic SAR lah. Okay. So di mana bullish ni adalah apabila titik-titik ni, okay, berada di bawah candlestick ataupun berada di bawah harga tu. Manakala bearish, titik-titik berada di atas harga. Okay, ataupun berada di atas candlestick itulah. So just ingat saja, ini kita just go through cepat-cepat sebab this is just academical punya, okay, teori saja. Sekejap lagi kita akan tengok pada chart tu sendiri. Okay, so apabila titik tu berada di bawah candlestick ni, okay, titik yang pertama tu merupakan buy signal. Okay, titik pertama yang muncul adalah merupakan buy signal. Maksudnya permulaan bullish tu lah. Okay, manakala apabila titik tu berada di atas harga ataupun candlestick tu, itu adalah tanda-tanda dia nak bertukar kepada bearish. So yang ni kena ingat, okay, dan kena faham. Dan untuk momentum pula, apabila semakin jauh titik-titik ini, maka semakin kuat momentum. So makin lama makin jauh, momentum dia menunjukkan bahawa momentum dia sama ada bullish ataupun bearish tu adalah semakin kuat. Okay. Dan kita boleh jadikan juga titik pertama ni tadi, okay, apabila bullish tu, kita boleh jadikan titik pertama tu sebagai support kita. Manakala titik pertama bearish tu, kita boleh jadikan sebagai resistance. Dan
macam indikator-indikator lain juga, dia tak boleh digunakan secara bersendirian. Okay, so kita seharusnya wajib, dia wajib untuk digunakan sama ada kita gunakan dengan market structure ataupun trend line, okay, ataupun kita gunakan dengan indikator lain. Sebagai contoh, kita boleh gunakan dengan exponential moving average 200. Okay, so ni kena ingatlah, sebab mana-mana indikator dia hanya nama dia pun indikator. Okay, dia bukannya, walaupun dia ada bagi buy signal, sell signal, dia tak boleh digunakan secara bersendirian. Mesti kena ada pasangan dia yang lain. Okay, so ni sebagai contoh. Okay, so sebagai contoh ni adalah, yang titik-titik ni adalah parabolik SAR lah. So titik ni parabolik SAR. So apabila apabila titik berada di atas candlestick ni, maka dia berada dalam keadaan bearish. Apabila titik-titik ni berada di atas candlestick, maka dalam keadaan bullish. Okay, ini contoh untuk counter NGGB. Okay, so untuk counter NGGB ni, katakan the first titik ni muncul. Okay, apabila munculnya first titik ni, kita akan beli. Okay, maksudnya dia bagi buy ini semata-mata dengan menggunakan parabolik SAR saja. So apabila titik ni muncul, maka dia keluar buy signal. So apabila buy signal dengan andaian bahawa kita beli pada pukul 4.30 dah hujung time market tu. Okay, kita beli pada hujung time market. Then kita layan lah. Kita layan sampailah jumpa titik bearish yang pertama. Okay, waktu titik bearish yang pertama ni, kita akan jual. So daripada sini saja, kita boleh dapat keuntungan dalam sebanyak 22.58%. Okay, so sekarang ni, so apa kita nak buat? Kita nak tengok macam mana kita nak masukkan indikator parabolik SAR ke dalam trading view ataupun platform. And then next, kita akan tengok setup dia. Okay, ni trading setup yang pertama. Okay, dan trading setup kedua. So trading setup pertama ni adalah apabila harga berada di atas EMA 200 ataupun breakout downtrend line, dan juga parabolik SAR memberikan bullish signal. So time itulah kita akan membuat belian. Okay, trading setup 2 ni pula apabila MACD membuat golden cross, okay, sebagai signal untuk sedia membeli, signal sahaja. Okay, kita masuk kat dalam watchlist dahulu. Masuk dalam watchlist dahulu. Nombor 2, kita hanya akan beli apabila parabolik SAR tu bagi signal bullish. Okay, dan kita akan set kemudiannya support pada titik parabolik SAR. Dan macam biasa tadi, macam saya cakap, kita akan jual apabila parabolik SAR tu bearish. Okay, so kita terus kepada chart. Contoh kata JF Tech. Okay, so JF Tech sebagai contoh, counter JF Tech. So macam mana nak masukkan? So ini adalah aplikasi Trading View. Okay, yang mana yang tak biasa lagi dengan aplikasi Trading View ni, boleh tengok balik. Oh, ada orang tanya Grand Flow. Okay, tak apa, kita buka Grand Flow. So ini adalah aplikasi Trading View. Boleh, siapa yang tak biasa lagi, boleh tengok pada video-video saya yang sebelum ni, ada di dalam channel Telegram. Okay, so Grand Flow. Sekarang ni, macam mana first kali kita nak tahu macam mana kita nak masukkan indikator parabolik SAR pada trading view ni. So nampak kat sini indikator dia tulis ataupun FX function. So kita just boleh tekan kat indikator ni, kita just type parabolik SAR. Okay, so parabolik SAR. So kat sini dah ada dah parabolik SAR. So just masukkan parabolik SAR tu saja. So apabila masukkan parabolik SAR, so kita akan nampak, tengoklah titik-titik ni.
Okay, nampak titik-titik ni. So untuk besarkan titik-titik tu, kita just boleh ke kiri chart, bahagian kiri atas, dan kita pergi pada bahagian settings. Okay, just tekan bahagian settings ni, and then kita boleh sama ada kita nak ambil cross ni ke ataupun kita nak ambil circle. Okay, biasanya standard adalah cross, dan kita boleh terangkan dia. So macam saya nak terangkan macam ni, and then just click OK. So first of all, kita nak tahu trend untuk grand flow ni. So salah satu cara untuk kita tahu trend dia, macam saya dalam kelas sebelum ni, kita akan gunakan indikator yang dinamakan sebagai moving average. Okay. Cari moving average, exponential, just klik. Okay, so dia akan keluar garisan kat situ. So garisan yang berwarna biru ni, kita boleh terangkan dia. Tebalkan dia sikit bagi nampak. Okay, and then kita akan masukkan 200. Sebab apa 200? Sebab tadi dekat dalam ni kita dah cakap first trading setup kita, harga berada di atas EMA 200 ataupun breakout downtrend line. Okay, so kita nak tengok dia berada di atas EMA 200, exponential moving average 200. Okay, kemudian kita tunggu parabolik SAR tu bagi kita bullish signal. Okay, titik yang pertama di bawah. Okay, macam ni titik yang pertama. Sekejap Okay, so titik yang pertama ni adalah merupakan buy signal dengan menggunakan indikator parabolik SAR. So yang ni. So titik yang pertama ni merupakan indikator untuk buy. Sorry, kat sini. Okay, kat sini ni adalah buy signal. Kat sini adalah buy signal. Okay, tapi kenapa kita nak letakkan moving average 200 ni? Sebab moving average 200, macam dalam kelas sebelum ni saya dah bagi tahu, apabila harga ataupun candlestick tu berada di atas garisan moving average 200, maka dia adalah berada dalam keadaan bullish. Okay, dia berada dalam keadaan bullish. So kita nak beli dia sewaktu dia berada di dalam keadaan bullish dan memberikan parabolik SAR tu, dia bagi kita buy signal. So sebagai contoh kat sini. Okay, kat sini dia bagi signal. So harga berada di atas moving average 200. Okay, harga berada di atas moving average 200 dan dia memberikan kita buy signal. Buy signal ni, titik pertama ni terhasil apabila dia melepasi signal terakhir, bearish signal terakhir daripada parabolik SAR. So maksudnya sekarang ni titik yang ni, titik pertama ni terhasil apabila candlestick ni ataupun harga melepasi 30 sen untuk grand flow. Okay, dia akan keluar titik yang pertama. So dalam kes ni kita akan beli apabila dia melepasi harga 30 sen. Maka terus kita akan, disiplin dia adalah apabila kita beli sesuatu counter, kita kena ada trading plan dia. Kita kena ada trading plan. Okay, so apabila kita beli, maka kita akan terus set apakah risiko kita, kat mana kita nak cut loss. Okay, so kita akan cut loss ataupun kita akan set support dia pada
titik di mana parabolic SAR, titik pertama parabolic SAR ni keluar. So in this case, the support will be at 27 cents. So apabila kita tengok 27 cents tu, again macam saya selalu cakap, kita kena sanggup untuk terima, this is the risk, 11.48%. Okay, 11.48% tu adalah risiko kita. So kita kena terimalah risiko tu. 11.5% lah. So kita apabila kita membeli kat sini, saya set sebagai EP kat sini, maka kita akan tengok bila dia bagi sell signal. Okay, so dia bagi sell signal kat sini. So apabila dia bagi sell signal, kita beli kat sini. And then nampak? Kita akan jual kat sini. So this is our selling price. So kita beli 30 sen, jual pada 295. Sebab apa? Sebab dia bukan dalam fasa trending lagi. Okay, tetapi bila dia bagi sell signal, adakah dia dah pecah kita punya support? Tidak. So maksudnya selagi tak pecah support, kita masih lagi boleh hold lah untuk this case. So kita layan kat dia. Saya back sekejap Okay. Senang nampak. So buy pada 30 sen, tak pecah lagi support, kita hold dan kita tengok. Dia bagi lagi satu buy signal kat sini. Okay, tapi kita tengah hold lagi. So kita hold je lah. So bila dia bagi buy signal ni, dia pecah resistance sebelum ni. Okay, so dia pecah resistance. So that is a good sign. Kenapa is a good sign? Sebabnya dia dalam keadaan bullish lah. So this is the support, this is the resistance. Support, resistance. Macam saya selalu cakap, asas dia adalah sama. Okay. Asas untuk uptrend adalah sama. Di mana dia kena membentuk apa yang kita katakan sebagai market structure. So market structure tu apa? Dia kena ada low untuk uptrend. Okay. Kena ada high. Okay. Kena ada higher low. Okay. Dan kena ada higher high. Okay. So ini adalah market structure. So dalam case ni, market structure untuk uptrend dia still intact. Okay. So low, high, higher low, higher high, higher low. So sekarang kita tak tahu dia nak pergi mana. Okay, so kita just boleh tarik macam ni. Low kat sini. High. Higher low. And then higher high. Okay, so kita hanya menggunakan indikator parabolic SAR ni untuk membantu kita sahaja. So dalam contoh ni, grand flow, kita just tengok, kita just layan dia. Selagi mana dia tak pecah support, kita tak kacau. So sekarang ni, support ni, yang asal ni, telah berubah. Okay, so kita boleh naikkan support kita. Oops. Kita boleh naikkan support kita kepada 275. So kalau pecah 275, then basically kita akan cut loss lah. So this is a trend following indicator. Okay, trend following indicator. Maksudnya selagi okey, selagi tu kita boleh layan lah. Tuan Izzuan, titik pertama tu signal buy atau kena tunggu dulu second day? Okey, titik pertama ni adalah signal buy. Okey, macam saya tetapkan titik pertama signal, kalau ikutkan memang kat sini, kat bawah ni pun ada. Okey, tapi kenapa saya nak harga tu berada dalam keadaan bullish, dan baru saya akan ambil kisah. Kalau dia berada dekat bawah ni macam ni, saya tak consider, sebab ada kebarangkalian dia akan jatuh semula sebab dia dalam keadaan bearish. Okay,
So that's the strategy lah. So macam ni, kita just layan dia. Grand flow layan dia. Selagi dia tak pecah support yang ni lah. Okay, ke atas ni pun kita boleh buat as our trailing kalau nak ambil dah untung, kalau nak ambil profit. Apabila dia pecah ni, then kita boleh jual lah. Ataupun dia buat create satu bearish punya titik bearish, dan kita boleh jual lah. So sekarang ni kalau kita nampak dia go sideways, dia bergerak dalam keadaan sideways. So keluar lagi satu sell signal. Okay, keluar sell signal. Kita nak jual ke tak? Okay, nak ambil profit pun boleh time ni, ataupun kita dah nampak dah trend dia sebenarnya dalam keadaan sideways. Okay, so dia dalam keadaan sideways dan dia tak pecah lagi support kita ni. So terpulang pada kita nak ambil profit boleh ataupun nak layan lagi pun boleh. Okay, so sekarang ni dia dah makin bearish. So tapi dia tak touch support. Sebab tu kita namakan parabolic SAR ni stop and reverse. Okay, dia jalan stop reverse. So selagi mana macam ni, kita dah boleh naikkan kita punya buy signal dah keluar. Kita boleh naikkan kita punya pada 30 sen. Kita punya support pada 30 sen. Okay. So dah nampak, previously it was our resistance. So now resistance become support. Dan apabila, macam saya cakap, apabila candle tu makin jauh daripada titik ni, maka momentum dia makin kuat. So momentum makin kuat, kalau siapa nak ambil untung kat sini dah boleh dah. Kebiasaannya kalau saya apabila dah mencanak macam ni, it's time for me to sell lah. Okay, it's better for me to sell rather than menghadap candle hitam ataupun candle merah yang panjang ni. So saya akan jual terus kat sini. Okay, tak tengok indikator pun semua dah. Tapi kalau ikut parabolic SAR ni, kita masih boleh layan. So nampak sekarang dia makin lama menghampiri dengan titik tu. Tapi tak pecah lagi. Okay. So tak pecah lagi. So maksudnya boleh layan lagi. So it's a trend following indicator. So sampai sekarang basically dia still dalam keadaan bullish. Okay, masih untuk grand flow ni masih lagi dalam keadaan bullish. Support dia yang betul jauh lah. Okay, pada 30 sen tadi. Tapi kalau siapa yang dah rasa gayat, then boleh set lah sekarang ni. Kata kalau dah dalam position, tadi siapa yang tanya? Firdaus, dah ada position ke? Ada. Apa dia? Ada position, so basically boleh jadikan 525 ni sebagai support. So maksudnya kalau dah pecah 525 ni, cabut lah. Kalau nak layan lagi boleh kan? Nak layan lagi boleh, tapi kalau dah profit, okey lah kan? Kalau contohnya kita dah ambil profit, lepas tu dia nampak dia turun balik, kita beli betul tunggu dia naik, boleh ke? Ataupun petua dia sekali beli sekali jual? So katakanlah sekarang ni dah ambil profit, okay, and then kalau terfikir nak masuk balik, okay, terfikir nak masuk balik, kena question yourself sama ada nak masuk guna daily chart ataupun hourly chart. Okay. So sebab sekarang ni kalau nampak dia berhampiran dengan momentum dia kurang sikit. Okay, momentum dia kurang sikit sebab dia berdekatan dengan titik parabolic SAR ni. Ada kemungkinan dia akan naik lagi lah, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada next week. So kita boleh kurangkan ataupun kecilkan time frame kepada 1 hour for example. Okay, so kalau 1 hour, then basically support dia dekat sini lah. Pada harga support betul lah kat sini. Tak nak turun pula. $5.45. Okay, pada harga $5.45. So daily tadi
Daily, kalau daily tadi 525. So bergantung kepada strategi kita, sama ada kita nak layan on daily basis pun boleh. Okay. Kalau dah rasa macam cuak, kita boleh tukar kepada 1 hour lah. So yang tu stop loss dia lagi rapat lah. Boleh ke kita combine? Yes. Combine parabolic SAR dengan Fibo bila kita nak determine strong support. Yes, boleh. Okay, memang boleh. So saya buang sekejap semua ni. Yang ni kita tebal sangat pula. Okay. So untuk combinekan dengan parabolic SAR dengan Fibo, yes, kita boleh combinekan. So, kalau kita masukkan indikator zigzag, kalau tak nak lukis di zigzag tu, let's masukkan indikator zigzag kat sini. Jadi saya pun tak berminat nak masukkan indikator ni sebab dia tak give the actual punya puncak dan bawah dia tu. So saya akan masukkan manually lah. So kita boleh buat zigzag dia. So saya just ambil daripada bawah ni saja dulu. So zigzag. Okay, so sekarang ni kita tahu yang ni kat bawah. So kita tengah tengok dalam jangka masa short term. Okay, bukan long term betul-betul. So untuk short term dia sekarang ni, kita akan tarik Fibonacci daripada sini, bawah ni, sampailah ke atas yang ni. Sebab tu kita buat zigzag ni. Okay. Maka kita dapati bahawa macam saya ajar dulu sebelum ni, kawasan target kita adalah pada 50 sampai 61.8%. Okay. So ini adalah kawasan target kita. So apabila dia jatuh kat sini, okay, kita still berada dalam keadaan bullish, maka dia buy signal lah. Sebab apabila dia just nak confirm kata benda ni dah breakout. Okay, so macam ni tadi saya tunjuk, ni adalah breakout. So it's basically a buy on breakout punya lah. Okay. So harap dapat jawab lah. So basically yes, kita boleh gunakan parabolic SAR ni dengan Fibo. Okay, cuma dia tanya bila kita nak determine strong support. Macam ni tadi kita nampak lah. Kita nampak yang basically dia berada pada 50, antara 50 dengan 61.8 dan di immediate support betul-betul adalah pada 53 sen. Cuma it's not a strong support per se lah. I will not say that as a strong support lah. Okay, cuma dia boleh membantu kita lah. Okay. Jawab Aizan ni. Okay, thank you. Okay, so sekarang ni kita nak tengok tadi. So that is basically trading setup nombor 1. Okay, harga berada di atas exponential moving average 200. Okay, ataupun BO downtrend line. Sekejap. So untuk BO downtrend line, dalam case grand flow ni, okay, saya boleh ambil dekat sini lah. Cerita lama dia. Okay, so ni cerita pada tahun 2016. So apabila BO breakout downtrend line, so kita akan lukis macam biasa. Dia punya garisan downtrend line. So kita tengok kat sini, dia bersentuh sekali. Okay, and then bersentuh 2 kali. Okay, then bersentuh kali ketiga. So it's quite a strong punya resistance. Okay, downtrend line ni yang juga merupakan resistance dia, is quite a strong punya resistance. So apabila dia breakout downtrend line, so time ni kita jangan belilah.
first justification untuk tidak membeli adalah dia berada di bawah garisan EMA 200. So it is bearish. Okay, it is bearish, dalam keadaan bearish. So kalau kita beli kat sini memang cari nahas lah. So contoh kata parabolic SAR kat sini dah bagi buy signal. Okay, Izzuan kata bila keluar buy signal kat sini parabolic SAR beli. Tak. Okay, sebab dia berada dalam keadaan bearish. So kita nak hanya beli apabila dia berada dalam keadaan bullish. Okay, so time ni kita tak sentuh lagi. Okay, so dia dah break EMA 200. So menunjukkan bahawa dia ada niat untuk naik ke atas. Tapi dia tak break lagi downtrend line ni. So kita tunggu dia break downtrend line. Nampak? So ini adalah dia punya resistance yang sebelum ni. Garisan downtrend line merupakan garisan resistance juga. So dia fail to break. So kita tengok, time ni, yes. So apabila dia bagi signal, parabolic SAR ni bagi signal buy. Okay, this signal, then kita boleh belilah. So mungkin kita beli waktu dia harga breakout. Pada 225. Support kita jauh. Okay, support kita jauh. Support kita jauh. Then kita layan dia. So momentum is high. Sebab titik parabolic SAR tu jauh daripada candlestick. Datang retest balik. Pecah tak support, tak pecah. Selagi tak pecah support, kita maintain. So in this case, dia dah keluar sell signal, support dekat bawah ni. Kalau rasa tak berani, then boleh cabut dah lah. So berkemungkinan dah nampak dah. Ini memang akan pergi sideways lah. Dah tahu counter penny kan. So that's the thing lah. Memang akan pergi sideways. Lama sideways. Berbulan-bulan sideways. So kalau dalam Bollinger Band, ni adalah Bollinger Band squeeze lah. Okay, kemudian dia membuat breakout lagi. So sebab tu dia kata selagi dia tak break support ni, maksudnya kita boleh hold. Cuma untuk daripada bulan Mac 2017 sampailah ke Ogos 2017. Okay, memang lama lah kan. Sama ada sanggup tunggu ke tak. But then I think it's worth it lah. Lebih daripada 10%, lebih daripada ASB. Kalau ASB kita boleh tunggu setahun kan. Okay, so kat sini kita dah boleh ambil kita punya profit dah. So boleh lah ambil profit kita pada 27 sen. Okay. So ni adalah apabila dia break down trend line. So kalau kita nak layan lagi pun boleh, tak ada masalah. Sama ada kita sanggup layan ke tidak lah. Okay. Okay. So sekarang ni kita tengok kita punya trading setup nombor 2. So trading setup nombor 2 ni kata MACD Golden Cross sebagai signal ketika untuk sedia membeli. Okay, so kita tak beli lagi. Kita tak beli lagi. Sekarang ni kita masukkan satu lagi indikator MACD. Saya dah buat dah sekejap. Oh silap.
Okay, so MACD Golden Cross apabila dia berada di bawah kosong. Okay, dalam kes ni sebagai contoh, okay, dia membuat golden cross dekat bawah ni, di bawah kosong, kita masuk dia sebagai dalam watch list dahulu. So masuk dia dalam watch list dahulu. So dalam kes ni sebenarnya, kalau kita tengok, sepatutnya kita masukkan dalam watch list. Tetapi dia terus memberikan buy signal. Okay. So dalam kes ni, ni adalah Golden Cross MACD. Okay. Dan dia terus bagi buy signal, iaitu parabolic SAR ni terus bagi buy signal. So maksudnya kita just boleh terus masuk terus. Okay. Ini tak mengambil kira moving average 200 dan juga downtrend line tu. So dalam kes ni, bawah dah bagi signal, atas dah confirm on the same day. Then kita boleh masuk terus. So kita akan masuk pada harga 22 sen. Kita masuk harga 22 sen, terus set kita punya support. Support kita kat mana? Pada titik parabolic SAR yang pertama tu lah. So kita boleh set support terus. Okay, pada harga 16 sen. Then kita layan saja. Layan. Okay, sampailah dia ke MACD Golden Cross ni, MACD ni memberikan satu death cross. Okay, so the opposite of Golden Cross. Dia bagi death cross, then it's time for us untuk ready untuk jual lah. Okay, so dia bagi death cross kat sini. Dan apabila death cross keluar, the next day tu terus keluar bearish signal daripada parabolic SAR. So kita boleh jual. Maka dapatlah profit sikit. Okay. So ni dengan hanya menggunakan indikator semata-mata. Dia tidak akan memberikan kita pulangan yang maksimum. Kalau nak pulangan maksimum, then basically kita boleh gunakan teknik candlestick ataupun teknik trend lah. Okay, dengan menggunakan trend. So this is the second strategy. Okay. MACD Golden Cross sebagai signal sedia membeli. Okay, beli apabila parabolic SAR berada dalam keadaan bullish. Okay, support pada titik parabolic SAR tu. Dan jual apabila parabolic SAR tu bearish. Okay, so death cross dengan parabolic SAR bearish. So kita akan jual kat sini. Kat sini kita akan jual pada harga 245. Okay. So sebelum tu ada soalan ke? Mengenai parabolic SAR? Tadi sebenarnya saya nak tengok counter JF tag. Okay. So untuk counter JF tag ni, MACD telah memberikan signal untuk kita masukkan ke dalam watch list kita. Okay. Pada 16 Mac 2021. Dan parabolic SAR pun dalam keadaan bullish. Okay. Parabolic SAR berada dalam keadaan bullish. So signal daripada MACD, parabolic SAR pun dah bagi buy signal kat sini. Dalam keadaan bullish, dah bagi buy signal. Dan dia berada dalam keadaan EMA 200. Okay. Nak double confirm lagi, kita boleh tarik tadi. Kita katakan sebagai, kita boleh macam Tuan Nizani kata, kita boleh masukkan Fibonacci. Okay. Sebelum tu, kita check dulu dia punya zigzag.
atas, turun bawah, okay, and then dia naik atas terus, then kat sini. So kita check dulu untuk GF tag. So kita akan tarik Fibonacci tools ni, retracement daripada bawah sampailah ke atas. So kita gabungkan dia. So bila kita gabungkan dia, kita nampak dia jatuh sampai aras 78.6%. Dan apabila dia jatuh pada sampai aras 78.6%, yang juga merupakan dia punya previous resistance kat sini. Okay, dekat-dekat lah. So resistance become support. Resistance become support pada RM1.31. Okay. Buy signal daripada parabolisa dah keluar, golden cross daripada MACD dah keluar, berada di atas EMA 200. So dalam jangka masa yang lama, dia berada dalam keadaan bullish. So kita boleh set support pada RM1.20. So ini adalah support dia, RM1.20. So risiko kita hanya sebanyak 7.62%. Okay. So kalau kita tengok kepada ilmu candlestick pula. So kalau kita tengok pada ilmu candlestick, ada tak reversal candlestick kat sini? Kita tengok kat sini. Ni ada hammer, mini hammer. Okay. So kat sini ada inverted hammer. So kat sini pun ada hammer. Okay. So ada banyak lah candlestick, reversal candlestick kat sini. Cuma kita kena sabarlah untuk ni. Dan bila dia break resistance di sini, then basically kalau siapa yang momentum buyer akan belilah pada harga RM1.38 sini. So ini adalah untuk GF tag. So kita kena gabungkan juga dengan breakout candle kalau untuk further confirmation. Kalau untuk further confirmation, kita kena gabungkan juga dengan breakout candles. Itu adalah lebih baik. So di atas sebab tu, saya sendiri telah membuat indikator. Okay, telah membuat indikator saya sendiri tadi petang. Saya telah membuat indikator saya sendiri. Okay. So ini indikator dia. Maksudnya apabila dia berada dekat dalam zon merah ni, okay, yang berwarna merah ni tidak akan sentuh. Dan apabila dia membuat breakout seperti kat sini, parabolisa bagi buy signal. So kita boleh beli kat sini. Okay. And then kalau untuk momentum trader akan beli kat sini apabila dia membuat breakout aras resistance yang sebelum ni. Pun boleh juga. So kalau nak momentum, maksudnya dia akan tunggu kat sini lah apabila dia membuat breakout. Sebab dia tahu kat bawah cuaca dia kata hijau. Okay. MACD, golden cross dah buat, and then dia berada dalam keadaan bullish sebab dia berada di atas kawasan kosong, garisan kosong ni. Dekat atas cuaca dia, parabolisa bagi tahu pun cuaca cerah. Okay, cuaca cerah dan berada dalam keadaan bullish. Kemudian dia membuat breakout. So geng-geng momentum akan membeli waktu sini. Okay, siapa yang nak beli pada harga rendah boleh beli apabila bermulanya ataupun the first buy signal daripada parabolisa. Itu adalah berkenaan parabolisa lah. So agak simple benda ni. And then sekarang ni
kita tengok macam mana cara-cara kita nak mencari counter-counter yang berpotensi dengan menggunakan indikator parabolisa ataupun dengan menggunakan trading setup kita ni lah. So trading setup kita kata harga dia mestilah berada di atas EMA 200. Okay. So kita kena cari counter-counter yang berada di atas EMA 200. So that is the first criteria. Okay. And then kriteria nombor 2, kita nak parabolisa ni dia berada dalam keadaan bullish. So kita buat. So kita buat screener kita sendiri. So pergi ke stock screener ni. Okay. And then kita akan sini saya tekan pada general kejap. Kita akan masukkan, tadi kita nak tengok EMA 200. So kita cari moving average 200 yang ni. Okay, 1. And then kita nak tengok parabolic SAR. So kita letak parabolic SAR. So 2 kriteria utama kita. So kita nak cari counter-counter yang berada di atas garisan EMA 200, exponential moving average 200. Maka EMA 200 ni mestilah below last. So kalau saya klik kat sini, Wida, Dnex, Hyaptek, Grandflow, Yongtai, AHX, ARBB apa semua ni, ini adalah counter-counter yang berada di atas garisan moving average. Yang macam ni dia touch. Without dia touch betul-betul. Exactly on the spot. Okay. Dnex. Dia berada di atas EMA 200. Hyaptek. Dia berada di atas EMA 200 juga. Grandflow tadi kita dah tengok. Yongtai pun berada di atas EMA 200. Okay. So next. Kita nak dia parabolic SAR ni, titik-titik ni below last. Okay, sebab kita nak mencari yang bullish lah. So kalau tadi kita tengok, sekarang ni kita ada 308, kata kalau saya cancel kan. Sebelum ni ada 703, takkan nak check satu-satu kan. So kita buat kriteria kita, parabolic SAR below last. Dan tinggal separuh 308 yang kita boleh tengok. Okay, macam saya akan tetapkan last ni sebaik-baiknya di atas 30 sen ataupun 40 sen. Dan kalau nak lagi bagus lagi, kita nak tengok volume dia berada di atas at least sekurang-kurangnya 500,000. So tinggal 115. Okay, tinggal 115. Dan bolehlah tengok satu-satu. Cari counter-counter yang berpotensi. So macam ni, dia dalam keadaan bullish. Dalam keadaan bullish juga. MACPI bullish. Okay. So macam mana kita nak tangkap counter-counter yang macam ni, contoh kata HPMT. Okay, HPMT macam mana kita nak tangkap untuk beli ni? Maksudnya kita kena masukkan HPMT ke dalam watchlist kita apabila dia berada dalam keadaan bearish ni. Jom kita tengok. So tadi kita cari counter yang titik-titik parabolic SAR ni berada di bawah harga. So sekarang ni kita terbalikkan dia, parabolic SAR ni must be above. Must be above the candlestick ataupun the price, the last. So parabolic SAR must be above last. Okay. So Wida tadi sebab dia sama saja. Without EMA tadi dia exactly on the 200, testing di 200, EMA 200. Cuma dia sekarang ni berada dalam
keadaan bearish mengikut indikator parabolic SAR. Okay, so Hiap Tech. So tak ke kita dapat satu counter berpotensi kat sini. So apabila Hiap Tech ni dia break 52 sen yang juga merupakan, kalau kita tengok kat sini, adalah resistance zone dia. Okay, merupakan resistance zone untuk Hiap Tech. So kita tahu counter Hiap Tech ni berada dalam keadaan bullish. So kita tengok apabila dia break 52 sen ni di zone, apa yang akan berlaku. Okay, parabolic SAR akan bagi buy signal kat sini. So Hiap Tech macam ni kita boleh masukkan ke dalam watch list kita lah, ready untuk buy. Okay. So kalau kat sini pun dengan menggunakan candlestick pun sebenarnya dah ada candlestick yang dinamakan sebagai bullish harami. So kita boleh gabungkan jugalah. So kalau dah nampak bullish harami kat situ, siapa yang dalam kelas saya sebelum ni dah tahulah apa yang nak kena buat kan. So GFM for another example. Dia jauh lagi ni. Dia jauh lagi. Sebab tu kata indikator semuanya adalah lagging. Kena ingat indikator semua adalah lagging. So sementara dia nak sampai kat sini, siapa yang dah menggunakan teknik buy on dip menggunakan candlestick dah akan ambil dah kat sini. Okay. So boleh kita masukkan ke dalam watch list. JFM, Vivocom. So kalau macam Vivocom ni dia dah bagi sell signal macam ni, saya dah tak akan tengok dah. So candlestick ni apabila dah bertukar merah, dah jadi macam ni, saya tak akan tengok dah. Dia akan tengah test di EMA 200 ni lah. So apabila pecah EMA 200 ni, maksudnya dia akan ke bawah lagi lah Vivocom ni. So MMC Corp. Okay, nampak? Dia dah kat sini pun sebelum ni ada candlestick yang dinamakan sebagai bullish harami sekali lagi. So dan seperti mana yang sebelum ni saya selalu cakap, apabila ada candlestick bullish harami, kita ada confirmation level. So yang ni faham-faham sendirilah. Kan? Sudah ada confirmation level, support dia, kita boleh terus set pada kat sini. Ini siapa yang buy on dip. Okay, so geng-geng buy on dip. So you know what to do lah kan. So ni counter-counter yang berpotensi sahaja So MMC. McLean. Okay, so McLean is now testing the parabolic SAR. So apabila dia break this parabolic SAR, break 51 sen, maka parabolic SAR tu akan memberikan satu buy signal lah. Sama dengan MSM. Apabila dia break RM2, maka dia akan keluar buy signal daripada parabolic SAR. Okay, tu cara kita untuk scan counter dengan menggunakan satu kriteria dia adalah, kriteria pertama adalah EMA 200, okay, below last, dan kriteria nombor 2 dia adalah parabolic SAR above last. Sebab kita nak cari counter-counter yang tengah membuat reversal, tengah membuat pullback. So apabila pullback tu kita ready untuk membeli. So ini adalah cara yang pertama. Okay. Dan cara kedua, kita kata MACD Golden Cross sebagai signal sedia membeli. Okay, so kita nak cari MACD ni. So yang sini, membuat Golden Cross. So macam ni, apa yang kita buat, so saya akan cancelkan semua. Yang ni saya biarkan. Dan kita akan masukkan satu lagi MACD line, MACD level dan MACD signal. Okay, dua ni MACD level dan MACD signal. So sebelum tu kena tahulah MACD level dengan MACD signal tu apa. So MACD level ada dua
ada dua garisan. Satu garisan yang berwarna biru ni adalah MACD dan garisan yang berwarna orange ni adalah signal. So kita nak apabila dia cross. Maksudnya kalau tengok kat sini, untuk kita masukkan dalam watchlist, garisan berwarna biru ni okay, mesti cross dengan garisan berwarna orange. So biru crosses up orange. Okay. So dan biru tu tadi kita tengok MACD line. So kita buka balik screener kita. Biru adalah MACD line. Sorry. MACD signal. Okay. Yang ni akan crosses up. Oops. Crosses up di signal line. Okay. Betul ke? Nampak? So dia cross up. So untuk counter AME ni, AME Elite Consortium. So AME Elite Consortium dia dah bagi signal untuk membeli. Okay. Bagi Golden Cross tu dah bagi signal untuk membeli. Bukan suruh beli lagi. Bagi signal saja dulu. Confirmation akan datang apabila harga ni untuk AME ni melepasi 2.24. Okay, so this is the confirmation daripada parabolic SAR. Dan kalau kita tengok, ini adalah merupakan downtrend line. So apabila dia break ni, satu dia break downtrend line. So nombor dua, dia akan memberikan bullish signal buy daripada parabolic SAR lah. So kita pun boleh masuk ke dalam watchlist kita. Sebab apa? Kita dah tahu counter AME ni dia berada dalam keadaan bullish. So jangan beli dalam counter-counter yang berada dalam keadaan bearish. Okay. Apabila membeli counter-counter yang berada dalam keadaan bearish, maka kita lebih berisiko untuk rugi instead of untung. Konon-konon kita nak tadah pisau, maka tangan kita akan terluka. So untuk AME ni kita just boleh tunggulah apabila dia mengeluarkan buy signal daripada parabolic SAR. Dan kita tengok TSH. TSH dia baru nak cross actually. Okay, baru nak cross daripada Golden Cross, MACD Golden Cross, dia baru saja nak cross. Dan apabila dia cross kat sini, kalau kita tengok, dia sebenarnya dia parabolic SAR dah dalam keadaan bullish. So maksudnya lagi bagus kalau kita tengok balik dia ni, lagi bagus kalau dia buat satu breakout kat sini. Membuat satu breakout di atas RM1.13. Dia dalam parabolic SAR dalam keadaan bullish. Okay. Indikator MACD pun berkemungkinan akan cross nanti, dah dekat. Sebenarnya dah cross dah actually benda ni, cuma kita tak nampak. Terlalu rapat. Okay. So cuaca dekat bawah bagus, cuaca dekat atas bagus. Then basically kalau siapa-siapa yang nak interested, then basically boleh menunggu pada RM1.13. Apabila dia membuat breakout RM1.13, then it's better. Kalau tidak, ada kemungkinan dia akan pergi sideways. Okay, kat sini pun kita dah boleh nampak dah potensi sideways dia tu. So kemungkinan dia pergi sideways ataupun dia akan break this, akan bagi sell signal lah. Okay, yang ni kita tak nak lah. Okay. And then seterusnya Penta pun berpotensi juga, just tunggu breakout dan sebagainya lah. So sebelum tu ada sebarang soalan? Kalau tak, then basically saya akan review on the on the index lah sebelum saya teruskan. So ni sekarang ni kita malam ni macam saya cakap, fokus kita adalah untuk belajar pasal parabolic SAR dan kegunaan dia. Mana kita tahu macam saya cakap tadi,
Jadi kita boleh gunakan dia juga untuk menetapkan arah support. So ni arah support dia sebagai contoh Resintec ni, ini adalah arah support dia 41 sen. Okay, arah resistance dia kita boleh set kat sini. So this is the resistance for Resintec. So golden cross Resintec, and then ada buy signal daripada parabolik ISA. So kalau dah masuk hari berapa ni, 25 March, then basically you are in profit at the moment. Okay, so this is the entry point. Okay, your risk will only be 12%. Okay, untuk Resintec. So for the fact that we know that Resintec berada dalam keadaan bullish, okay, in fact kat sini pun kalau kita lukis trend line dekat sini, dia breakout down trend line, golden cross, MACD golden cross, parabolik ISA bullish, then is heading untuk break 54 sen. Okay, so kalau untuk lagi cantik boleh buy on breakout pada 54 sen. Yang buy on dip dah akan beli kat sini dah. Okay, so kat sini pun ada berlambak reversal candle. And then kalau kita combinekan sekali lagi macam sebelum dalam kelas saya sebelum ni, kita combinekan dengan Fibonacci retracement, so dia retrace pada 61.8%. Ada soalan sebelum kita pergi tengok indeks dan cuaca dunia Malaysia? Okay. Dan kita tengok apa yang berlaku pada Izan ni kat tangan. Bro, nak tanya satu soalan. Okay, bila parabolik ISA tu keluar the first signal, buy signal, right? Meaning hari Khamis hari tu kan? Contoh lah Yang ni, okay. So, bila kita entry tu, like macam kalau buy on breakout, kita entry maybe 1-2 bit after the breakout kan? Betul tak? Kalau in this case, ada tu ke? Macam ada juga, yalah, sama juga. So ni banyak kan? So basically yang ni kira dia punya nearest resistance yang titik hari Rabu ni. Okay, titik hari Rabu ni adalah dia punya resistance lah berdasarkan parabolik ISA. Okay, so apabila macam ni, maksudnya the best entry will be 465 lah waktu dia closing hari Khamis. Okay. 1 or 2 bit above this is the same case. Cuma kalau titik parabolik ISA tu dia akan keluar in the morning ke ataupun bila dia touch saja 46 sen ni, dia tak pecah lagi. Bila dia touch 46 sen dia akan keluar. Dia keluar terus ni kat bawah ni. Parabolik ISA. Semua takut bila dia keluar buy signal parabolik ISA ni and then harga jatuh. Titik ni still maintain. Okay.